Negara sudah cukup kesipuan. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul menerusi affidavitnya membantah permohonan Peguam Diraja atau Queen's Counsel dari United Kingdom, Jonathan Laidlaw, untuk mewakili Datuk Seri Najib Razak dalam rayuan akhirnya berhubung kes penyelewengan dana RM42 juta membabitkan SRC International Sdn Bhd. Muhammad Ashraf berkata Jonathan Laidlaw juga tidak memiliki kelayakan istimewa dan pengalaman langsung yang relevan terhadap penafsiran undang-undang dan isu dalam rayuan. Katanya Jonathan Laidlaw juga tidak mempunyai pengalaman mengendalikan pembicaraan jenayah atau rayuan berhubung Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 209, Seksyen 409 Kanun Keseksaan dan Seksyen 4 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Dakwaan bahawa tiada peguam tempatan dengan kelayakan istimewa atau pengalaman adalah penuh ironi apabila dibandingkan dengan pemohon untuk membela pertuduhan pecah amanah CBT, pengubahan wang haram dan salah guna kedudukan yang dihadapi Datuk Seri Najib. Apabila pemohon sendiri tiada pengalaman untuk berhujah bagi pertuduhan itu di Mahkamah Malaysia, adalah sukar untuk difahami bagaimana pemohon sebagai seorang yang asing kepada undang-undang tempatan boleh dikatakan lebih lengkap dan layak daripada Peguam Kanan Tan Sri Muhammad Shafie Abdullah yang sering hadir di hadapan semua peringkat Mahkamah Malaysia untuk menghujahkan kes-kes sama seperti pertuduhan, ujar Muhammad Ashraf, lapor bernama. Menurut Muhammad Ashraf, Jonathan Laidlaw juga tidak mempunyai kelayakan bahasa Malaysia yang diperlukan di bawah Subseksyen 11-2 Akta Profesyen Undang-Undang Akta 166 untuk berjaya dalam permohonan ad hoc di bawah Seksyen 18 Akta sama. Pemohon bukan seorang berkelayakan untuk diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara ad hoc di bawah Akta 166. Saya menyatakan sekiranya mahkamah mengabaikan kedudukan politik perayu iaitu Najib dalam rayuan ini, kes itu akan menjadi seperti mana-mana rayuan jenayah lain yang tidak layak diberi sebarang pertimbangan istimewa untuk menerima masuk peguam asing untuk menghujahkan rayuan yang bakal didengar di Mahkamah Persekutuan, ujarnya. Menurut Muhammad Ashraf, adalah sukar untuk diterima bahawa daripada 21,625 peguam bela dan peguam cara di Malaysia, tidak ada seorang pun yang memiliki kelayakan istimewa atau pengalaman untuk mengendalikan rayuan itu kecuali Jonathan Laidlaw. Pertuduhan di Mahkamah Persekutuan juga bukan pertuduhan baharu tetapi pertuduhan sama yang dikendalikan Tan Sri Muhammad Shafie di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Oleh itu, permohonan ini adalah tanpa merit dan hendaklah ditolak secara terus, tegasnya. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta yang dijatuhkan ke atas Najib kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC. Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang bersidang bersama-sama Datuk Hazanah Mihad dan Datuk Wazir Alamaidin Mira menolak rayuan Najib terhadap keputusan Mahkamah Tinggi oleh Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali pada 28 Julai 2020. Mahkamah Persekutuan adalah rayuan terakhir Najib terhadap sabitan dan hukumannya. Semasa membacakan keputusannya, Hakim Abdul Karim berkata Najib pada kawalan penuh terhadap dana yang diberi kepada SRC dan bebas untuk menggunakannya untuk kepentingan peribadi. Ini ditunjukkan menerusi aliran RM42 juta daripada SRC ke akaun peribadinya. Ini bukan sesuatu yang boleh dikatakan sebagai dilakukan untuk kepentingan negara. Tiada kepentingan negara di sini, hanya memalukan negara, kata Hakim. Pada 25 Januari lalu, firma guaman Tetuan Shafie & Co. menyerahkan surat permohonan kepada Sekretariat Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat melantik QC dalam rayuan akhir Najib di Mahkamah Persekutuan. Ironi sungguh bagi pejuang Melayu 64 tahun kita merdeka dengan 21,625 peguam bela dan peguam cara terlatih, peguam dari England juga yang lebih baik menurut Najib dan pasukan pembelaannya. Sedangkan yang memberi tauliah khas kepada QC ialah Ratu Inggeris dari negara yang kita anggap sebagai ketua negara penjajah. Selaras dengan prinsip yang disebut dalam rukun negara yang ketiga, keluhuran perlembagaan dan keempat, kedaulatan undang-undang, maka undang-undang dan keadilan termasuk kebebasan kehakiman sewajarnya ditadbir oleh kita sendiri, yakni warga negara Malaysia. Atau adakah kita belum merdeka lagi? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung.
Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.